Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi lagi mengintai-intai ke dalam channel ini. Kali ini kita akan membicarakan tentang kisah Singapura dilanggar toda. Dikisahkan pada zaman dahulu, ada seorang yang hebat ilmu kebatinannya yang dikenali sebagai Tun Jana Khatib telah datang ke Singapura. Pada suatu hari, semasa beliau berjalan di pekan Singapura, beliau telah melalui kawasan yang terlalulah hampir dengan istana Raja Singapura. Semasa melalui kawasan tersebut, Tun Jana Khatib telah melihat seorang perempuan berada di bawah sepohon pokok pinang gading. Maka beliau pun menggunakan ilmu hikmat yang dimilikinya untuk membuatkan pokok pinang tersebut terbelah dua. Apabila Paduka Seri Maharaja Raja Singapura mengetahui perbuatan Tun Jana Khatib yang mengganggu isterinya itu, maka baginda menjadi sangat murka dan memerintahkan Tun Jana Khatib untuk dihukum mati. Tanpa mendapat keadilan yang sewajarnya, Tun Jana Khatib telah dibawa ke hujung kota untuk dihukum mati. Apabila darah beliau menitik sahaja ke tanah, maka dengan tidak semena-mena jenazahnya telah gaib dan muncul di Langkawi. Orang Langkawi telah menguruskan jenazah Tun Jana Khatib tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah pantun yang berbunyi, telur itik dari Singgora, pandan tersandar di batang tui, darah titik di Singapura, badan terhantar di Langkawi. Pantun klasik ini walaupun pendek namun sudah cukup untuk menjelaskan mengenai perkara yang dialami oleh Tun Jana Khatib. Pembunuhan Tun Jana Khatib ini mengikut kepercayaan orang dahulu kala ialah penyebab kepada Singapura diserang oleh todak. Hal ini demikianlah kerana tidak lama selepas Tun Jana Khatib dihukum bunuh tanpa perbicaraan yang adil, maka ikan todak terus menyerang Singapura. Serangan todak itu sudah tentu telah menggemparkan penduduk Singapura pada waktu itu, sehinggakan baginda pasukan Seri Maharaja telah menaiki gajah untuk melihat keadaan tersebut di pantai Singapura. Setelah melihat keadaan tersebut yang semakin genting, maka baginda telah memerintahkan supaya penduduk Singapura pada waktu itu untuk berkubu dengan betis. Malangnya, ia merupakan idea yang sangat buruk kerana telah menyebabkan ramai rakyat Singapura mati terbunuh. Serangan ikan todak pula bukannya semakin berhenti, malah semakin rancak. Maka datanglah seorang budak yang bernama Hang Nadim memberi idea kepada Paduka Seri Maharaja supaya berkuburkan batang pisang. Maka diarahkanlah oleh baginda supaya berkuburkan batang pisang dan selamatlah rakyat Singapura daripada terbunuh dek serangan todak itu. Tidak lama kemudian, berhentilah serangan todak tersebut. Serangan todak ini berlaku dalam skala yang cukup besar kerana menurut teks sejarah Melayu, ikan todak tersebut bertimbun-timbun di pantai sehinggakan penduduk Singapura tidak termakan. Selepas serangan tersebut berhenti, maka baginda raja telah bertolak pulang ke istana. Di istana terdapat pembesar yang menghasut baginda supaya membunuh Hang Nadim kerana bimbang kecerdikan Hang Nadim itu akan menyebabkan mereka kehilangan kuasa. Tanpa berfikir panjang, baginda telah mengarahkan supaya Hang Nadim dihukum bunuh tanpa mengambil sedikit pun pengajaran daripada peristiwa pembunuhan Tun Jana Khatib. Kerajaan Singapura telah diasaskan oleh sang nila utama, iaitu anak kepada sang Sapurba. Bagindalah orang yang bertanggungjawab membuka Singapura dan memberi nama Singapura kepada Temasek. Sejarah Melayu tidak menjelaskan siapakah yang bertanggungjawab membunuh Hang Nadim dan begitu juga tiada tarikh yang dinyatakan bilakah peristiwa Singapura dilanggar todak ini berlaku. Namun sejarah Melayu telah memberi clue bila peristiwa ini berlaku. Menurut sejarah Melayu, anak Paduka Seri Maharaja itu ialah anak Raja Sri Iskandar Shah, iaitu Parameswara yang berkahwin dengan anak Tun Perpatih Tulus dan mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Raja Ahmad ataupun Raja Besar Muda. Selepas baginda besar, baginda telah dikahwinkan dengan anak Raja Sulaiman Shah, iaitu Raja di Kota Mahligai yang bernama Tuan Puteri Kamarul Ajaib. Berdasarkan clue tersebut, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah Raja Singapura yang membunuh Hang Nadim itu merupakan ayahanda kepada Parameswara sendiri.